الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Kita ni adalah pemberian Allah. Dan moga kita tidak mengusirkan nyawa ni dan kita laksanakan pada ketaatan. Moga juga nyawa ini menjadi bekal, umur ini menjadi bekal untuk kita melaksanakan amal soleh, yang mana amal soleh dan nantilah yang akan dibawa bekal pada alam barzah dan juga dia akan dibawa bekal pada kehidupan di akhirat. Tanpa rasa putus asa, kita akan terus berusaha dengan rahmat Allah, dengan izin dia, dengan kekuatan yang diberi. Kita merubah kehidupan kita, kita merubah hati kita, kita merubah segala perbuatan jasad kita kepada benda-benda yang ketaatan. Dan tanpa rasa putus asa dan rasa harapan yang sangat tinggi, kita akan terus melakukan taubat pada segala dosa yang kita lakukan dan meletakkan azam dalam hati yang kita akan ulang lagi dosa yang lain yang telah pernah kita buat. Dan juga tanpa rasa putus asa, kita akan terus mengharap rahmat Tuhan dalam kehidupan kita seharian. Jadi kuncinya mulai dulu, kena syukur dulu. Latih diri untuk duduk satu masa. Latih diri untuk duduk satu masa. Katakanlah 20 minit ke 12 minit ke. Jangan baca perkataan lain, jangan fikir benda lain, jangan ingat benda lain. Baca Alhamdulillah. Satu hari duduk buatlah kurang-kurang 15 minit, 20 minit. Duduk baca Alhamdulillah. Lepas tu amalkan dalam kehidupan keliling. Lepas makan pagi, Alhamdulillah. Lepas minum air, Alhamdulillah. Dan minum air, sebut Bismillah. Dan minum air, sebut Alhamdulillah. Dapat link. Mata boleh nampak lagi WhatsApp. Tengok, ada link. Klik link. Dan diterima masuk. Alhamdulillah. Macam mana kita diterima masuk atau anak-anak kita diterima masuk? Kita mohon sekolah. Sekolah ni dengan temuruga kadang. Contohlah sekolah akademik pun tak apa dah. Anak kita ada sijil yang baik, ada kelulusan yang baik. Ada kelulusan yang baik. Jadi kita mohonlah MRSM contoh dia untuk dia dengan harapan dia berada di sekolah yang baik dan dia boleh campur dengan pelajar yang mempunyai motivasi yang tinggi dan dia boleh bersaing dengan anak-anak ni. Akhirnya dia terima masuk. Kadang-kadang kita sangat mengharap dia terima masuk. Pastilah lafaz yang keluar daripada mulut itu dan hati dengan penuh rasa terima kasih melafazkan Alhamdulillah. Itu belajar akademik. Ini bukan belajar akademik lagi dah ni. Kita punya sesi untuk belajar akademik dah habis lah. Kalau umur dah 50 dah apa, rasa saya lah. Kalau ada masa elok pergi belajar agama lah. Pada saya lah. Tak tahu lah orang lain berfikir macam mana kan. Jangan fikir nak ambil PhD lagi lah. PhD ni bukan umur-umur 60-70 nak ambil PhD dah. Lebih-lebih lagi, dalam keadaan perdoaan kita berterabur. Kita tak tahu. Dan selama ni amalan ni kita main ikut je apa orang buat. Kita tak faham. Kita tak reti. Siluk-biluk semua jemaah pun tak pandai. Banyak benda lagi tak pandai lah. Tauhid tak pandai. Apa perkataan ulama kita tak pernah dengar. Jadi kalau umur dah gitu pada pendapat lain lah. Ini pendapat peribadi. Elok fokus pada agama lah. Elok fokus pada agama. Jangan sibuk-sibuk dengan hobi yang terlalu lama. Jangan satu hari tengok pokok orkid sampai 3 jam. Boleh tengok tapi jangan lama-lama. Tengok tu sebagai hiburan kita nak hilangkan tekanan pada bekerja, pada suasana terkurung dalam rumah. Bolehlah tengok-tengok pokok, bolehlah.
Tapi jangan ambil masa yang lama. Ambil masa yang lama sepatutnya dalam ibadah dan dalam zikir, dalam baca Quran. Itulah. Dan jangan letak dalam kepala kita macam mana guru cakap lah. Kita kadang kita teringat lah. Wah, ni nak baca Tajwid Yusuf. Kita jangan kata apa. Macam mana Yusuf sibuk, jangan kata. Sebab kita dapat baca ke tidak, kita dapat amal ke tidak, bukan kerana kita. Tapi Allah beri masa pada kita. Allah beri masa pada kita. Yang penting kita mesti ada kehendak. Bila kita ada kehendak, nanti Allah akan uruskan kita. Dan akhirnya kita dapat baca. Masa tu kita jangan rasa, dapat pula baca. Memang dapat baca, Allah yang bagi baca. Jangan bimbang, boleh ke buat. Tak, bukan soal tu. Bukan soal tu. Soalnya kita mesti ada azam ke tidak? Ada kehendak ke tidak nak buat? Ada kehendak, kehendak buat. Kalau dah baca semuka, ayat tu dah habis muka, cakap lagi, Alhamdulillah. Sambung lagi. Dah habis muka, Alhamdulillah. Satu juzuk ni 20 muka je. Dah baca lagi, satu muka, Alhamdulillah. Okey, kalau penat, tutup sekejap. Sekarang maybe lepas dekat-dekat nak zuhur kan, duduk awal sikit waktu solat. Zuhur 1:20, duduklah sekejap. Pukul 1 tu dah jangan buat benda lain lah. Pertama kita dah pencen ni, pada kita banyak masa. Duduk pukul 1 tu, jangan buat apa, baca Quran. Sampai azan. Dah dapat 7 tu lah. Tadi lepas subuh baca sekejap. Ini nak baca sekejap, dapat 7 tu lah, sorry. Dapat isi ramah, tambah. Tambah jadi 2 juzuk. Dekat asar duduk kejap, 20 minit baca. Mungkin dekat nak maghrib, jangan buat apa dah. Duduk kejap, 20 minit baca. Dah dapat 7 juzuk. Semua tu dia terletak pada satu perkataan disiplin. Pentingnya disiplin ni, masa sekolah dulu, ada satu cikgu, nama dia apa? Guru disiplin, Ustaz. Ustaz. Nama dia cikgu disiplin. Pentingnya disiplin ni, sampai ada cikgu nama dia cikgu disiplin. Pentingnya orang yang membantu kita, memberi tunjuk ajar kita, ini kata sekolah perasaan ni tau. Sampai ada guru yang bernama apa? Sekolah seorang kadang-kadang ada. Kadang 2 orang. Pertama sekolah menengah lah. Kaunselor Ustaz. Dia bimbing kita untuk macam ni cara awak belajar. Awak atur masa awak macam ni. Apa nama dia tu? Ada awal pelajar. Kaunselor. Nama dia counselling. Cikgu counselling. Kurang dia pilih tak? Ada tak cikgu counselling kat sekolah? Ada Ustaz. Ada. Nak tanya kawan sekolah pun, kawan sekolah tak ada tak begini yang. Sekarang ada unit khas lagi. Unit bimbingan dan kaunseling Ustaz. Sekarang ada unit khas kat sekolah. Unit bimbingan dan kaunseling. Mak Setia. Tu jumpa kawan sekolah seorang tu. Kau Mat? Ya, saya. Ya, saya. Setia, Mak Setia. Apa dia, Ustaz? Panggil Mak Setia tu tak nyawa. Oh, okey. Mak Setia, Mak Raji tu. Tu kawan sekolah. Nak tanya kawan. Ada Ustaz. Mat. Assalamualaikum Ustaz. Ada. Mat, aku nak tanya yang Mat. Masa kita form 4, form 5, form 6. Ya Mat, saya. masuk form 6 kan Mat? Saya masuk sekejap je. Sama dengan saya lah. Dekat VI. Oh, masuk ke VI? Oh, dah sekolah Ya. pandai. Padahal tak nampak Ya. form 6. Oh, masuk ke VI Ya. Kami masuk ke sekolah teknik lah, sekolah lama. Lepas tu sebenarnya Mat, UTM. Lepas tu pindah UTM. Masuk UTM kan? Ingat. Mat, ingat tak kat sekolah kita tu ada cikgu counselling Mat? Ada kan? Ada. Cikgu lelaki, cikgu gemuk tu. Apa nama dia? Lupa Ustaz. Sebab kita
kita tak kena rujuk. Kalau kena rujuk kita ingat lah. Memang. Dia kalau kena rujuk ni selalunya pelajar yang masalah lah. Atau pelajar yang suka rela nak jumpa dia pun dengan cikgu Cina seorang kan. Ya saya. Ada dah budak-budak pergi. Cikgu, saya tak boleh nak belajar, rumah saya bising. Dia bagi dah cadangan. Gini, adik saya kacau. Gini. Apa nak cerita ni? Terima kasih Mat. Apa nak cerita ni? Di sekolah pun ada guru pembimbing untuk maju pada pelajaran. Betul tak? Di sekolah pun ada guru yang mengawasi kalau budak ni tak disiplin. Ini semua kebaikan untuk pelajar lah. Jadi sama juga macam perjalanan ke akhirat ni, kita mesti ada guru yang membimbing. Dalam mengesahkan tauhid, kita mesti ada guru yang membimbing. Itu tu boleh belajar. Kalau tidak kita gagal. Okey. Kita dah sambung ni. Pagi ni kita baca ayat walad. Masih lagi dalam cerita 8 syarat takwa. Pada nasihat ke berapa Man? Nasihat ke-15 tu Ustaz. Lepas tu Ustaz bagi 8, kita dah masuk ke nombor 4. Melaksanakan syariat. Hari ni makruh, sama makruh. Nombor 4 dah habis. Nak cerita sikit pasal makruh. Jadi saya tu kat sini lah. Kita dah cerita satu gambar kan. Kapal si syariat pergi melalui tarikat. Ingat tak? Dan bertemu di pulau hakikat dan melihat marifat. Ingat? Ya Ustaz. Wah, tengok. Ya betul Ustaz. Kita cenderung inilah. Untuk kita memahami apa dia syariat, apa dia tarikat, apa dia hakikat, apa dia marifat. Ini contohnya dulu guru Ustaz Syamsul. Ustaz Syamsul ni Dr. Syamsul. Dia ada pondok tahfiz di Batang Kali. Kami belajar tauhid ni dengan dia. Dan ada juga belajar Masuk Al-Badrain dengan dia, bab nikah kahwin. Tak banyak kitab dapat dengan dia lah. Itu pun tak habis tu. Al-Badrain tak habis belajar. Sebab dia ngajar di pejabat setiap hari Rabu. Maksud saya, pejabat saya dekat Jalan Semarak. Tapi banyak benda saya dapat daripada dia lah. Banyak contoh yang bagus yang saya dapat daripada dia. Lepas tu dia tengah proses nak ambil master. Sekarang ni dah ambil PhD, dah dapat PhD tu pun. Masa dia graduate master tu, rupanya dia graduate sama dengan menantu saya. Menantu saya ni, dia tahun lahir dia kahwin dengan anak saya lah. Lepas tu bila combo, saya nampak ustaz saya. Dia tengah ambil combo lah, convocation untuk dia ambil master. Lepas tu dia cakap dengan dia, Ustaz, sekarang ni Ustaz, kalau kita tak ada title, orang tak boleh dengar cakap kita. Jadi saya ingatlah, saya cadangkan kalau Ustaz dapat ambil PhD, jadi Ustaz boleh masuk pada universiti untuk berdakwah. Kenapa? Ustaz ada doktor. Saya cakap gitu dengan dia. Orang rumah saya cakap, Ustaz, tahniah lah, dia dapat master. Dia kata apa? Ini peralatan dunia ini. Yang penting ni, dia tertepuk bawah saya lah. Lepas tu dia pakai serban. Macam ni je dia tepuk bawah saya. Dia kata, tak Ustaz. Ustaz kena gunakan alat ni. Sebab Ustaz ada ilmu yang bagus. Ustaz kena ambil PhD. Ustaz boleh masuk universiti. Sebab kalau Ustaz ada PhD, mungkin ramai boleh dengar cakap Ustaz lagi. Sebab ada benda tu. Jadi ini ruang yang sangat besar untuk Ustaz lakukan dakwah. Saya cakap bincang-bincangan ni gitulah. Dia kata betul. Lepas tu tak lama tu saya dengar dia dapat title doktor lah, doktor falsafah. Dia lah yang membagi contoh waktu kami ada kelas di pejabat setiap Rabu, kelas Fardu Ain. Yang jurang kelas tu atas guna titik surau lah, surau pejabat. Jadi inilah contoh yang dia lukiskan di papan. Dan inilah yang saya ni cara saya, apa saya belajar itu dia tunjuk lah. Kalau orang lain belajar cara lain, saya tak berani tunjuk. Tapi ini yang saya belajar, ini saya tunjuk. Jadi inilah kefahaman yang memahami pada syariat, tarikat, hakikat, marifat. Jadi bila kita cerita buat syariat ni, maka kita akan jumpa inilah. Jadi kita sampai pada makro. Makro ni, kalau buat tak berdosa. Tapi pada bab
bab fiqh, pada tafsiran fiqh, dikatakan buat tak berdosa. Tapi pada tafsiran tasawuf yang melibatkan hati-hati manusia, kita kena pegang tu perkataan Allah benci. Meninggalkan dua dapat pahala. Tengok ni. Dengan syarat, Ustaz, sorry, saya belum display. tak nampak? Belum display, belum share. Oh, ya. Oh, tak share lagi. Allah. Ya Allah, tak share lagi. Tunjuk-tunjuk gambar kapal tadi. Tak share lagi. Okey. Alamak, dibuat pula dah. No responding. Kalau dia tendang saya kan, tunggu sekejap saya masuk balik. Masih dengar suara? Alamak, dia no responding. Ya. Okey, dia tak respon. Sekejap Google Meet not responding. Macam. Okey, suara masih dengar ke? Dengar. Dengar Ustaz. Masih. Dengar Ustaz. Masih ada. Suara Ustaz jelas dengar. Hilang terus suara. Okey, dengar suara? Dengar Ustaz. Dengar, Ustaz. Dia tendang saya keluar tadi. Dengar, Ustaz. Dengar. Okey. Share balik. Oh, tadi saya ingatkan tadi ada present. Yang ni saya tunjuk gambar ni tadi. Ni gambar minggu lalu. Ingat kan gambar ni kan? Ya. Betul Ustaz. Okay. Sekarang ni kita cerita ni lah. Okey. Makruh ni, dia hanya mendapat pahala kalau kita tak buat benda tu, kita tinggalkan benda tu pada kita memahami kita tak nak buat benda ni sebab makruh. Okey. Kalau kita tinggalkan benda ni, bukan sebab makruh, sebab benda lain. Contohnya kita ambil wuduk tangan kanan dulu, lepas tu tangan kiri. Kalau kita mula tangan kiri dulu, lepas tu tangan kanan, hukum dia makruh. Jadi kalau orang tanya kita, kenapa kau tak mula tangan kiri? Oh, tangan kiri dia makruh. Tapi kalau tanya kita, kenapa kau ambil wuduk tak mula tangan kiri? Aku tak biasa lah, aku biasa tangan kanan. Ni tak dapat pahala. Sunat pun tak dapat pahala, tinggal dia pun tak dapat pahala. Inilah kita kata.
Sulam Asyibian. Sulam Musibian. Kitab tu tersebut. Jadi meninggalkan yang makruh ni, mesti pada kasut kita, aku tak nak buat ni makruh. Aku tak nak buat ni makruh. Kena pada kasut tu. Baru dikatakan meninggalkan berpahala. Harus ni benda-benda harus lah. Kahwin, makan, menguap. Tapi kita jadikan ibadah. Macam mana makan nak jadi ibadah? Ikutlah adab dia. Jangan makan sampai kenyang sangat. Makan bila lapar, berhenti bila kenyang. Makanlah benda halal, jangan makan benda haram, jangan makan benda syubhat. Makanlah benda-benda yang baik, yang berkhasiat. Terus lagi yang apa yang Rasulullah sebut, kita makan. Jadi makan itu jadi harus dan jadi pahala apabila kita mengikut peraturan dan syarat. Okey. Faham 5 ni. Jadi kesimpulan ni macam guru-guru kami katalah. Dia kata apa? Dia baca dekat kitab ni panjang. Wajib itu ialah, dia bacalah. Mesti dilakukan, jika dilakukan diberi pahala dan jika ditinggalkan maka dia disediakan siksa. Itu panjang. Jadi guru kata apa dulu? Masa mengaji dulu. Kita belajar cara kampung je dia kata. Wajib buat pahala. Tinggal dosa. Dah kata. Haram buat dosa. Tinggal pahala. Tapi dia kata syarat dia tinggalkan ni mesti pada kasat benda ni haram. Guru bagi contoh. Kenapa tak minum arak? Minum arak haram, berdosa. Itu dah pahala. Kalau tanya kenapa tak minum arak? Arak pahit, dia kata, tak sedap. Contoh ada kata gitu. Dia tinggal sebab tak sedap. Jadi, meninggalkan tu tak diberi pahala. Kenapa tak main judi? Judi haram. Berdosa. Allah dah kata haram. Jadi aku tak nak langgar perintah Allah. Tak main judi dapat pahala. Tapi kalau orang tanya kenapa tak main judi? Ni PKP ni bos dah potong gaji. Mana duit main judi? Ni tak dapat pahala. Contoh ni. Kenapa tak main judi? Itu hari aku main judi, itu hari. Bini aku tahu. Dia mengamuk kat rumah, dia marah-marah aku. Aku tak nak main judi lagi dah. Itu dapat pahala tu, tak main judi tu. Tak dapat pahala. Sebab apa? Bukan dia katakan benda ni haram dan dia takut kepada Allah. Tapi kalau bini dia tak tahu, mungkin dia main judi lagi. Mungkin dia main judi lagi. Sama macam orang kata lah, kenapa tak pergi dandut? Kita kata beri boru campur lagi perempuan tak boleh, haram. Itu dah pahala. Kenapa tak pergi dandut? Aku kalau dandut ni, aku lagu-lagu Indonesia ni aku tak suka. Kalau disco ni okey juga. Nampak? Nampak tak? Jadi dia tinggalkan benda haram ni, tak dapat pahala lah. Sebab dia tinggalkan ni bukan sebab dia menyatakan perkara ini haram pada syariat. Tapi atas sebab yang lain. Ustaz, sama tak kalau kita kata buang masa benda ni pun sama juga Ustaz? Buang masa pun sama juga. Bukan soal buang masa. Sebab benda tak boleh. Memang benda yang tak ada manfaat ni memang kategori dia buang masa. Kan? Memang kategori dia buang masa. Buang ni maknanya mensia-siakan dah. Mensia-siakan masa. Patut masa tu boleh diberikan, dijadikan manfaat kan. Tapi dia sia-sia. Jadi sia-sia. Kenapa? Benda ni jadi dosa kadang-kadang. Boleh jadi dosa. Lepas tu kalau kita faham sungguh-sungguh, banyak benda yang kita boleh jadikan pahala. Macam dulu guru cakap apa Dulu kami ni rajinlah pergi jalan-jalan
ekspedisi, ustaz bawa pergi sana, pergi sini. Jadi bila kita jalan ni, selalu guru-guru pesan apa? Perbanyakkanlah niat yang baik. Perbanyakkanlah niat yang baik. Kenapa? Bila perbanyakkan niat yang baik, nanti banyak pahala dapat. Saya ingat dulu ustaz yang pernah bawa kami ekspedisi kan. Saya sendiri pernah pergi sampai Phuket lah, naik van. Dalam van tu ada 8 orang je, itu je. Dengan driver, dengan kami 10 orang lah. Jadi dalam van tu ceramah sampai ke Phuket. Adalah berhenti makan, berhenti tidur dalam van. Sampai ke Phuket. Kita masuk melalui mana, titik tinggi aja. Daripada Perlis tu masuk, nak ke Phuket dah 9 jam. Ikut padang besar. 9 jam. Dah 9 jam. Daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Perlis pun rasanya yang best ni apa tau? Yang best ni, naik van tak ada aircon. Tu yang best tu. Jadi bila nak bercakap ni, semua orang naikkan tingkap. Bagi ruang sikit je. Jangan buka tingkap, nanti suara tak dengar. Sampai sana sampai dekat Perak bawa tukar van. Sampai balik Buntar, keluar sini lepas Isyak. Ambil balik Buntar dah tengah malam. Tidur sekejap. Waktu tu bawa tukar van. Bawa ada van aircon. Tapi dalam tu memang tak sunyi. Kecuali ada beberapa masa, ustaz kata, okay, kita rehat. Lepas tu, tukar driver tu tidur, ada orang bawa pula. Tapi betul lah, kalau kita musafir ni, akal kita terbuka, bukan terbuka apa. Akal kita lebih cergas tau. Tapi nak kena musafir dengan kawan yang betul lah. Kata Zarul, bila lagi kita nak buat ni? Kita dah berapa tempat kita pergi ni. Datuk Zarul ada ke? Tu nama ada. Yang Anjur ni Lepas PKP itulah. Tu Surau Berjaya pun ada tu. Lepas PKP kita plan-plan lah. Pelan-pelan lah. Kita pergi balik. Kalau nak bawa geng-geng sini boleh juga. Kalau ada Mersing. Kami dulu tak pergi Mersing tak. Kami dengan Datuk Zarul dulu tak pergi Mersing. Kami pergi luar negeri. Lagi dahsyat. Berjalan kat Indonesia, berjalan kat Thailand. Diorang pun pernah pergi Singapura. Dulu pergi Singapura pergi mana Datuk? Pergi makam Habib Noh kan? Ya Ustaz. Saya tengok gambar lah. Masa belum pergi tu, saya tak pergi. Jadi, musafir ni tak wajib. Musafir ni harus. Tapi kita kena faham, dia adalah tradisi orang soleh. Dia adalah tradisi orang soleh. Kita akan alami penat, kita akan alami letih dan kita akan diberi ilmu. Kenapa? Dia tradisi orang soleh. Jadi elok kalau ada ruang jalan dengan rumah ke, pergilah berjalan. Dan berjalan tu bincang-bincang. Dan berjalan tu dalam kereta, bukalah kuliah-kuliah ke dalam Facebooknya ustaz-ustaz kita kan. Guru-guru kita punya kuliah ke atau ustaz-ustaz lain pun tak kisah. Dengar dalam kereta. Ada satu peringkat, kita mungkin cakap rumah kita zikir. Sampai dekat tol ni kan baru kita berbual. Jadi mungkin daripada rumah nak sampai ke tol pedang tinggi ke, kita pegang tasbih dua-dua atau anak kita bagi tasbih, cucu kita pun tak apa kita bagi. So cucu kita baca subhanallah, doa lagi rajin. Itu saya dia yang seorang tu, kalau dia duduk belakang, kalau saya bagi tasbih, kalau saya bagi di kaunter kan, dia bunyi tak yang besi tu. Saya kata Asfar baca la ilaha illallah sampai 200. Dia tak ada nombor tu, dia nampak dia baca. Tahu dia nanti baru dia baca. Walaupun dia tidak memahami macam kita memahami kan. Tapi dengan harapan kita, dia akan biasalah benda ni dan dia akan ingat kenangan ni. Bila aku jalan dengan datuk aku, jalan jauh, datuk aku suruh baca la ilaha illallah. Contohnya gitulah. Contohnya gitu. Jadi, waktu budak-budak ni agak lembut untuk mudah kita. Kalau dia dah besar mungkin tak semudah macam sekarang lah. Jadi, kalau kita melakukan benda yang harus lah. Seperti musafir ni,
Tapi kita kena isi dengan program yang baik. Kalau pergi setakat mata-mata untuk shopping, kita tak dapat apa-apa. Isi dengan program yang baik. Disiplinkan zikir. Okey, dalam bas ni kita nak sampai ke satu tempat lah. Katakanlah kita naik bas, kita nak pergi Mersing. Daripada Kajang ni nak pergi Mersing, kalau ikut Bandar Muazzam Shah, dia memerlukan 4 jam lebih sikit lah. Jadi dalam masa 4 jam ni mungkin kita boleh disiplinkan kawan kita. Okey, kita nak baca selawat 1000 kali. Dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi semua orang kena disiplinkan. Sebelum sampai Mersing, mesti habis 1000. Walaupun zikir itu berada dalam keadaan lalai. Tak ingat benda lain. Tak apalah. Sebagai permulaan. Macam mana Tuan Guru Haji Ridaudin kata, sebagai permulaan, biar zikir lalai, jangan lalai zikir. Ada beza tak zikir lalai zikir? Zikir tapi tak concentrate. Better than lalai zikir. Maksudnya tak zikir langsung. Mulut kosong, hati kosong daripada bercakap kalimah-kalimah memuji Allah. Mengingati Allah. Mohon ampun kepada Allah. Atau selawat pada Rasulullah. Itu dia kata. Permulaan, biar zikir ini lalai. Dalam keadaan lalai tak apa. Lebih teruk lagi, jangan sampai lalai untuk berzikir. Itu dia kata gitulah. Jadi kalau kita buat rombongan ni, kita disiplinkan perjalanan ni supaya dia jadi ibadah. Kenapa? Perjalanan ni hanyalah harus. Musafir ni harus, tak wajib. Tapi jadikan dia ibadah. Aturkan. 5.45 subuh. Okey, kita nak pergi masjid. Orang lelaki nak pergi masjid. Contohlah ni. Okey, 5.20 kita minta semua orang turun. Nanti kita naik kereta atau ada bas datang tolong ambil atau kita naik Gojek, apa benda lah nama tu. Apa nama kat Indonesia tu? Gojek. Tutut. Bukan tutut, dia naik motor. Gojek. Gojek nama dia. Kami dulu dekat, mana lah tu? Yang kereta tak muat ada kawan naik Gojek tu. Dekat Aceh, Ustaz. Kat Aceh. Van datang tapi tak muat pula. Lelaki semua kita wajibkan turun sembahyang kat masjid. Jadi kita sampai je, Adi pun sampai. Ingat lagi yang pemandu pelancong ni nama Adi. Adi bergaduh pula dengan orang teksi yang tunggu kat hotel tu. Orang teksi kata, kamu tak boleh ambil sini pelanggan hotel ni, kami punya. Nak pergi Masjid Baitur Rahman ni. Adi kata, dia bukan pelanggan hotel, dia kawan kami. Dia daripada Kuala Lumpur. Dia bertengkar-bertengkar, saya diam je lah. Dia bertengkar cakap, bukan cakap Indonesia tau, cakap apa. Cakap Aceh kot. Jadi kita tak faham. Tapi nampak nada dia dah bertengkar lah. Lepas tu dalam van tu saya tanya Adi, apa yang pakcik tu marah? Yelah dia tak bagi saya ambil lah. Dia kata ni macam customer dia lah daripada hotel. Tapi saya dah janji, dia kata dengan kawan, saya kena ambil lah. Sebab kawan-kawan tamu saya, dia kata. Dia gaduh. Tamu ada pula kawan kita naik Gojek. Nampaklah dia orang naik tu pergi ke masjid. Masjid Baitur Rahman. Kat sana memang dia orang tahu. Kalau kita turun sebelum subuh, memang dia tahu lagi mana. Ada teksi yang tunggu untuk bawa. Jadi kalau perjalanan yang harus ni, musafir yang harus ni, kita boleh disiplinkan kawan-kawan kita. Bangun pagi, turun, pergi masjid, lepas tu kita zikir kat masjid dengan jemaah. Kalau ada kuliah subuh, kita dengar kuliah subuh. Dekat Baitur Rahman tu, kat silap saya lah, hari-hari ada kuliah subuh dah tu kan? Yang kita pergi dulu kan? Ya Ustaz, betul Ustaz. Yang best ni kuliah subuh, dia cakap sambil berdiri. Ya, betul Dia Ustaz. pakai apa? Dia pakai apa nama tu? Dia berdiri, dia ada apa nama tu? Hello. Apa nama tu? Benda tu. Nak sebut tak pandai apa tu. Dan cara dia bercakap macam orang berkhutbah. Patutnya orang tak boleh tidur. Dia bagi kuliah subuh tu macam cara orang berkhutbah. Jadi Baitur Rahman ni, kalau kita masuk, dia ada parit. Parit ni ada air mengalir.
Kalau kita nak masuk, kita celup kaki kita dalam parit, nak naik, celup kaki kiri dalam parit, baru naik. Macam basuh kaki sebelum masuk masjid. Tu antara masjid yang saya jumpa lah. Lepas tu kita dah sebelum subuh, nanti ada kuliah. Lepas kuliah tu baru kita ramai-ramai lah naik, pergi ngetih lah. Padahal kat hotel ada minum ni. Pergi minum dulu, duduk dulu. Bila balik nanti perempuan tengok perempuan dah minum, kita pula minum dulu sekali. Best lah, best lah. Kenangan pergi memang best lah. Terutama kita punya kawan kita kenal lagi best. Memang you lah sama macam mana tu, sonok. Bincang-bincang dapat, dengan kuliah dapat. Kalau tak pergi masjid, kita semayang kat hotel. Macam kita semayang dekat mana tu? Datuk, yang semayang kat hotel tu. Ada buat kuliah subuh tu. Tu dekat Danau Maninjau Ustaz, dekat Danau Maninjau? Kuliah. Kita semayang dekat masjid, lepas tu kita buat kuliah dekat ruang tamu hotel kan. Ada rakaman tu, saya ada simpan rakaman ni. Ketika tu dekat Petani. Ingat tak? Kita tunggu budak tak datang. Tunggu ustaz ni dia tak datang. Tak tahu dia terlupa ke apa. Lepas tu kita buat kuliah subuh. Masa kita masuk hotel punya surau tu ada orang tidur. Saya kejut orang tu. Saya kejut. Rupanya pekerja hotel tidur. Ingatan dia nak keluar subuh kita, dia keluar dalam subuh. Lepas tu Fendi azan. Ada tak Fendi dalam ni? Fendi tak ada ya? Fendi kerja Ustaz. Dia pergi kerja kan? Fendi nak azan. Ustaz, suara saya tak sedap ke tak apa? Bukan suara saya tak sedap azan je. Fendi azan. Adakah kawan belum turun ni? Benda ni saya teringat kadang-kadang ni indah. Saya ambil gambar Fendi azan. Saya kata Tok Wali dah azan ni, korang kat mana? Ada juga yang belum turun ni. Kita dah cakap dah. 20 minit turun subuh ada kat bawah. Ada yang belum turun. WhatsApp dalam grup, kau kat mana ni? Tok Wali dah azan. Baru turun, ada ramai mula turun. Lepas tu kita buat kuliah subuh dekat hotel ni surau. Wah, best lah. Saya cukup seronok lah. Tengok kawan punya komitmen dalam ikut program best. Tu kalau kita ada rezeki nanti kita buat lah. Tak kira lah nak ikut siapa-siapa buat ikut lah. Tapi mesti ada pengisian yang bagus. Kalau misalkan nak pergi shopping, nak melancong baik tak pergi lah. Betul je kak? Baik tak pergi. Kalau tak ada apa pengajaran yang kita ambil, baik tak pergi. Okey. Lepas tu, ini. Ni. Nombor 5. Nombor 5. Okey. Jalan takwa. Perjalanan menuju takwa ni. Saya cakap dulu ni. Ni. Ingat ni, saya cakap ni. Ingat nampak tak perkataan ni? Salam guru. Ini usaha-usaha kami cakap ni, dia susun. Salam guru. Ini sampai nombor 5. Mujahadah. Inilah jalan kita. Inilah jalan kita nak bertakwa. Inilah jalan kita nak selamat. Lepas tu dulu guru-guru ada buat nasyid ni. Inilah dia jalan kita. Jalan kebenaran dan keselamatan. Jalan kemiskinan yang di hadapannya ada kekayaan. Jalan kesusahan yang di hadapannya ada ketenangan. Kau nak dengar sini Dengar tak? Kalau ada muzik pun sedap tu. Kamarudin Imam, pernah dengar tak nasi ni tu? Pernah dengar. Pernah dengar kan? Bermujahadah, itu perkataan tu ada tu. Dan istiqamah, janganlah mudah menyerah kalah. Janganlah mudah menyerah kalah. Inilah dia jalan kita. Ini jalan kita. Jalan apa? Jalan kebenaran dan keselamatan. Tu penulis ni dah keluar tu. Tapi awaslah dan ingatlah, di dalam diri penuh dugaan, nafsu dan syaitan sentiasa menghalang. Kuatkan iman, tingkatkan takwa, bermujahadah
dan istiqamah. Janganlah mudah menyerah kalah, janganlah mudah menyerah kalah. Inilah dia jalan kita. Wah. Amboi. Tambahan Ustaz, tambahan. Tambahan. Abang Alim tahu tak? Saya ni, remaja saya dan zaman kerja saya, remaja tak berapa lah. Tapi bila saya dah kahwin kan, itu yang paling saya kerap dengan nasyid. Saya nak cerita pengalaman adik saya tau. Adik saya ni, dia dah budak remaja kan, biasalah. Nakal. Merayap sana, merayap tak adalah nakal macam berat-berat tak adalah. Tapi bapak saya ni risau kan. Merayap sana, merayap sini. Masa tu belasan tahun dah. Form 3, Form 4. Masa budak-budak remaja ni, time ni yang paling tough nak jaga dia. Betul Ustaz, saya pun dulu remaja macam juga merayap je tak faham. Merayap tak apa-apa benda, tak tahu lah. Orang lain kata merayap je kau ni katanya. Kalau orang Melaka dia kata melahu. Kalau dia melahu je kampung. Saya dengan adik saya ni, beza dia 8 tahun kot. Dia lahir tahun 71. Saya lahir tahun 63. Jadi lebih kurang 8 ke 9 tahun lah beza dia. Jadi bila saya dah kahwin, saya dengan isteri saya ni kerap pergi belajar agama. Ikut kelas padu ain dekat Kampung Pandan. Naik bas tau. Masa tu motor tak ada. Naik bas. Sampai kelas akhir tu, jumpa Ustaz. Ustaz, kami nak balik tak? Dia kata, ni dia kelas tu lagi. Tak boleh Ustaz. Kalau saya tunggu kelas ni, saya tak boleh balik. Bas akhir pukul 11 lebih. Pada boleh Kampung Pandan tu, nak balik rumah saya ni, 11 lebih dah akhir lah. Kalau lepas bas ni, kami tak balik lah. Tak ada bas. Dulu mana ada bang. Grab mana ada. Betul tak? Jadi selalu kelas hujung saya tak boleh ikut. Akhirnya, beli motor. Motor apa tau? Motor dispense kat office yang orang nak lupa ni. Punya tak ada duit ni, beli motor. Naik motor pergi. Satu hari saya cakap dengan bapak saya tak apa. Bapak saya cakap dengan saya, bawa lah adik kau ni. Dia tengok adik saya ni nakal-nakal juga ni. Saya bawa dia pergi Kampung Pandan lah. Lepas tu Taman Nirwana. Daripada blok kedai, mereka sewa rumah. Mereka buat kelas padu ain. Dekat Taman Nirwana. Jadi pergilah belajar padu ain. Masa tu Ustaz Hamzah Busu dengan Ustaz Jaafar Busu, adik-adik. Tapi yang kerap mengajar ni Jaafar Busu lah. Ustaz Jaafar Busu ni, setiap bulan dia nak minta kita punya buku nota. Dan dia nak check tu buku nota. Dia check. Buku yang kita ambil salinan belajar ni, dia check. Masa dekat sewa kedai rumah bangunan, floor dia sikit, sempit kan. Jadi orang perempuan kat atas. Akhirnya isteri Ustaz dia beritahu, banyak orang perempuan kat atas ni tak dengar. Dia berbual. Kalau Ustaz kata, orang perempuan ke turun bawah. Dia tak nak bagi perempuan berbual. Turun bawah, kena duduk sama floor dengan lelaki. Dia duduk belakang lah. Ustaz usul ni dia bagus, dia sungguh-sungguh. Dia straight. Baru tu, saya pun cakap dengan ayah saya nak bawa adik saya lah. Sorry, saya bawa dia. Kami dulu belajar, mula-mula kami ramai-ramai akan baca Asma'ul Husna. Kami ramai akan baca. Ustaz akan baca, kami ikut. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa. Masa tu kaset Asma'ul Husna tak ada. Kalau nak beli masa tu, ada satu kaset Asma'ul Husna yang dikeluarkan oleh yang penasyid dia adalah Ikhwan Muslimin. Keluaran Ikhwan Muslimin, orang sini dia kopi balik, dia masuk dalam kaset. Ini cerita ni, Ikhwan Muslimin buat. Tapi bahasa Arab lah. La ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul qudus. Laju lah. Bukan macam yang kita nak TV sekarang ni. Saya cakap betul Ini cerita betul Adik saya duduk sebelah saya.
Bila kami baca, memang benda ni kalau kita dah biasa baca, kita enjoy tau. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Baca dengan rasa seronok lah. Saya tengok adik saya ni, mungkin dia tak pernah dengar ke apa ke. Saya perasan mula dia teropong. Dia gitu dengar. Maksud dia form 3. Dia macam terpukau ke apa ke tak tahu lah. Asma Husna ni betul-betul menyocok hati dia lah. Selalunya tradisi kami ni, lepas tu nanti ada budakan nasyid. Untuk mulakan kelas ni, ada budakan nasyid. Saya ingat lagi, masa tu budak ni nasyid lagu apa? Tuhan memanggil, ku tidak menyahutnya. Dah ingat tak nasyid ni? Rabbani. Tuhan memanggil, aku mendengar saja. Nasyid lagu ni. Saya cakap betul waktu tu ada saya menangis. Lepas tu saya kata nasyid ni bila ditulis lirik oleh orang-orang yang hati dia bersih, dinyanyikan oleh budak-budak yang betul-betul nak pada baiki agama, dia akan touch hati kita. Tapi kalau dah ada era komersial, dibuatkan untuk komersial, dibuatkan untuk perniagaan, selalunya seni kata dia baik, tapi dia kurang menyentuh hati kita. Tujuh saya cakap. Dia cuma alternatif untuk saya memilih. Dengan lagu rock dengan ni. Tapi sentuhan dekat hati tu, ada sikit. Ni dah cerita pengalaman ni. Adik saya balik, dia kata bancik, dia bagi dia bancik. Encik, aku nak ikut lagi lah. Nanti kau pergi, kita pergi lah. Jadi saya kalau nak pergi, saya pergi rumah mak saya, bawa kereta, bawa dia, baru balik rumah, ambil isteri saya, baru pergi. Ini saya cakap ni. Saya cakap macam mana macam mana sentuhan-sentuhan Asma Husna, sentuhan-sentuhan ini ada kadang-kadang dia masuk hati orang orang boleh berubah. Lepas tu saya bawa dia kursus. Masa tu ada ada orang bawa kursus dekat Keramat. Kursus kesedaran Islam. Saya bawa dia pergi. Ustaz tu, Ustaz Samsul nama dia. Ustaz tu Keramat. Dia duduk Keramat, jadi Bilal. Dia masih ada lagi lah ni. Dekat Bilal kat masjid mana, apa nama masjid dia? Saya lupa lah. Dia jadi Bilal kat sana sekarang. Dia kata, dia baca kitab tau. Yang kita pun dah baca benda ni. Sakitnya mati tu, dia berkadar terus dengan kesedapan dunia. Lagi sedap kita ambil dunia ni, lagi sakit kita nak mati. Dia cakap itu je. Adik saya balik, dia tidur tak tikar, dia tidur tak silap. Kenapa? Dia kata ambil sedap dunia ni sakit mati. Wah, saya dah risau lah. Saya risau nanti bapak saya kata apa kan? Kau ni apa kau buat ajar adik kau ni sampai itu je sebenarnya. Walaupun sebenarnya dia buat tak salah. Jadi saya lihat lepas tu dia dah mula berubah. Ni pengalaman ni. Ini pengalaman lah. Ini pengalaman. Kadang-kadang dia nak beli buku agama. Ada satu buku agama ni, dia sejarah ke apa kan. Dulu mana ada internet kan. Dia kata, Bancik, dia kongsi nak tak? Allah, saya sedih sungguh. Dia sekolah lagi, dia ajak saya kongsi. Dia nak buku tu. Saya tak kongsi lah, saya bagi dia duit, saya terus beli. Dia punya tak nak susahkan saya tu, dia ajak saya kongsi duit untuk beli buku tu. Saya ingat lagi buku apa tau? Buku tu tajuk dia apa Kejahatan Yahudi. Saya ingat lagi tajuk buku tu. Dia tahu gaji saya pun kecil, tapi dia pun tak ada duit, dia sekolah lagi. Dia tak nak minta bapak saya duit untuk beli buku tu. Jadi saya pun bagikanlah duit tu dia beli.
Waktu dia tunjuk ada cerita, masa tu dia baru terkata 3. Ini kenangan dengan dia lah masa dia kecil. Kan dia dah okey lah. Dan dia kata apa bagaimana ada orang yang Allah tunjuk jalan pada dia, dengan mujahadah yang sedikit Allah tunjuk jalan pada dia. Tapi dalam Quran kata, lepas tu saya kata kalau kita sungguh-sungguh dalam agama ni, kita jangan risau. Allah akan tunjuk jalan tau. Wallazina jahadu fina, atau ayat Quran tu. Ladah diyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah dah janji dalam Quran, orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan. Berjihad ni maknanya apa? Betul-betul, sungguh-sungguh lawan nafsu dia. Kami benar-benar akan tunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Orang yang sungguh-sungguh nak baki diri, Allah akan tunjuk jalan. Ini jalan dia. Allah akan tunjuk jalan. Ini jalan dia. Engkau pergi belajar. Ini jalan belajar dia. Ini ustaz ada. Ini online ada. Ini masjid ada. Ini surau ada. Allah akan tunjuk jalan. Tapi dia mesti betul-betul berjihad, bersungguh-sungguh. Dan niat dia, cari rida Allah. Allah akan tunjuk jalan. Cara dia apa? Sungguh-sungguh. 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 Perkataan ni kena pegang Sungguh-sungguh. Kalau sama sambil, Allah tunjuk jalan. Mengaji pun sambil baring-baring sini. Ni bagi apa? Doa ni. Lepas tu dia catit, baring-baring sini. Lepas tu, dah ngantuk dekat tepi. Apa dengan paduan macam ni? Boleh ke? Boleh ke kat sekolah kalau cikgu ajar kita chemistry, fizik, math, apa benda lah. Kita main baring. Cikgu janganlah saya baring. Boleh ke? Rasa-rasa boleh dapat ke? Rasa-rasa cikgu dah tegur tak? Tak. Kena banding dengan duster mungkin. Cikgu dulu dia duster terbang. Terbang jatuh kat depan meja kita. Dia dapat kita tidur, bangun, pergi ke kursi. Betul tak? Kenapa? Dia sungguh-sungguh nak pastikan kita dapat ilmu. Tak kira lah cikgu Cina ke cikgu India, dulu tak? Betul tak? Saya dulu pernah dengar cerita kawan saya cerita. Kawan saya ni sekolah teknik Kuantan. Saya teknik Kuala Lumpur. Dia kata dia orang punya warden ni cikgu lah, cikgu jugalah, warden asrama ni, India. Masa hari SPM, dia dapati ada beberapa pelajar yang tak nak ambil exam paper tu, tak bangun tidur. Tak nak bangun. Tak nak pergi exam. Dia punya bimbang, dia pergi masuk si asrama, dia pastikan budak-budak ni dah bangun atas katil, dah tak ada. Ada juga yang tak nak bangun ni. Ada yang lambat bangun. Cikgu India ni kejut. Bangun. Cikgu India ni pelat. Kan? Pergi periksa. Sampai sekarang dia ingat budak cikgu tu. Bangun, pergi periksa. Dia kata pergi. India kan, mungkin dia pelat sikit lah. Pergi periksa. Ini penting sangat bagi awak. Pergi periksa. Dia pergi kejut budak-budak tau. Dia cikgu India tau. Cikgu India pun sanggup. Lepas tu watak guru ni patutnya memang ada macam dia tak kira bangsa apa anak murid dia kejut. Allah, saya dengar. Dulu kita dengar, kita rasa biasa kan. Tapi bila kita dah tua ni, kita dengar, kita akan fikir balik, ya Allah, kau bagilah dia hidayah. Kenapa? Ini dahsyat tau. Walaupun saya tahu apa cikgu buat. Dia sanggup pergi asrama. Kejut budak-budak, dia bawa macam anak dia. Ini kawan saya suruh teknik Kuantan cerita. Dahsyat Sebab dia orang ahli akademik, dia mereka tahu. Kalau tak sungguh-sungguh tak dapat. Kalau nak sungguh-sungguh nak cari rida Allah, pegang kunci ni. Berjihad sungguh-sungguh. Berjihad ni maknanya mati-matian. Kalau nak berubah, nak dapat takwa, sungguh-sungguh. Kalau sambil-sambil jangan buang masa lah, saya cakap. Jangan buang masa.
Lepas tu menghasilkan ilmu yang Imam Syafi'i kata apa? Ada 6 kan? Talabul ilmi faridah. Tu menuntut ilmu wajib. La tanal ilmi illa fi sittah. Tidak terasa ilmu itu kecuali dengan 6 perkara. Yang kita selalulah dah kelas ni. 6 perkara kan? Ada sungguh-sungguh, ada cerdik, ada sungguh-sungguh, ada belanja, ada guru, ada tamak, Makan masa lama. ada makan masa yang lama. 6. Nampak tak perkataan sungguh-sungguh tu ada dalam tu? Begitulah juga syarat takwa. Ada 8. Antaranya bersungguh-sungguh dalam melawan nafsu. Jaga pukul 5, memang jaga ni nak sembahyang tahajud, ngantuk. Kalau boleh lawan. Jaga pukul 4 nak dapat 2 rakaat ni. Payahnya. Lawan. Kenapa? Bila kita lawan, kita sungguh-sungguh mujahadah, Allah sendiri akan tunjuk jalan dia. Ini jalan yang aku boleh tahu. Bukan dia tunjuk. Allah akan mudahkan perjalanan reda ni. Tapi kalau tak sungguh-sungguh, macam guru kata, kirim salam je lah. Gitu. Boleh kirim salam je lah. Tak jumpa. Kalau kita dengan orang jauh kan, kita kirim salam Hang takkan dapat. Hang takkan jumpa. Hang jangan mimpi je lah. Lepas tu saya cakap banyak kali kan, dia memerlukan kesungguhan. Bila semayang ni sungguh-sungguh, cuba nak khusyuk. Bukan main-main ni, sungguh-sungguh. Cuba nak khusyuk. Bila jalan pergi masjid ni, kita dah belajar tu kan. Kita main masjid jemaah, kan ada doa kan. Ya Allah, berilah hatiku cahaya, berilah mataku cahaya, kan? Ada kan? Ada Ustaz dia. Beri cahaya di atas aku, di hadapan aku, di bawah aku, depan aku, kiri aku, kanan aku. Baca tu, sungguh-sungguh baca. Harap sungguh-sungguh. Dan perjalanan ni mohon Allah beri cahaya untuk sampai ke masjid. Cahaya ni apa? Itu guru-guru dah terjemah. Cahaya ni apa? Cahaya ni iman. Cahaya ni apa? Cahaya ni rezeki yang halal. Cahaya ni apa? Cahaya ni ilmu. Kan dia dah beri tafsiran macam-macam tu. Tapi sebab kita tak ada kesungguhan kita gagal bukan tak buat tau. Kita gagal tak ada sungguh-sungguh. Saya dulu bila saya masuk sekolah teknik, saya ni bukan pelajar yang pandai lah. Saya masuk sekolah teknik ni, orang kata, saya suka makan je lah kelulusan tu, form 3 untuk masuk. Saya masuk saya tengok budak-budak aggregate 6, 7. Tahu? Dulu kami SRP pakai aggregate, tu aggregate kan? Pakai aggregate apa? Ya Ustaz. Dulu kami pakai aggregate. Saya aggregate 17. 17 ni kira macam, kalau orang teknik kira budak tak pandai lah. Hebat tu. Suku yang hebat tu Ustaz. Pandai tu. Ada orang aggregate 6. Terutama budak-budak yang budak Cina tau. Budak Cina kalau masuk teknik, tengok aggregate dia. Tanya aggregate apa? Dulu kita tanya aggregate je. 7, 8. Oh. Dahsyat. Dan mereka ni selalu jadi pelajar terbaik lah. Tapi mereka banyak naik tingkatan 6 sebab tak dapat apa? Tak dapat masuk ITM kan? UTM diterima pelajar bukan Melayu ni, tapi ada kota. Kalau banyak pandai dia ambil. Aggregate. Dan melihat dan kesungguhan mereka, bahkan kita pun tertarik untuk nak bersungguh juga lah. Walaupun tak dapat keputusan cemerlang kan. Tertarik untuk bersungguh. Jadi dekat sana ada konselor. Dulu guru besar kami, adik dia dalam ni. Ada Kak Fatimah ada? Kak Fatimah? Ada ke? Kak Fatimah Dahaban. Tu angkat tangan. Cikgu Syuib umur berapa Kak Fatimah sekarang? 60 lebih orang Ustaz. 60 dekat 70 kot tau. Tak, dia lebih lagi 60. Fikir saya cerita 4, dia jadi guru besar dah. Saya rasa umur dia 70 lebih. Tapi saya tengok FB dia nak bersikap lagi. Dia lebih kuat Dia badan dia kuat lah saya tengok. Dia ada hobi nak bersikap lah kan. Ni adik dia ni. Kak Siti Fatimah Dahaban ni. Dulu abang dia guru besar saya.
Saya tak tahu. Saya tengok nama binti Dahaban ni, saya cakap, binti ni sama macam binti guru besar saya. Cikgu Syuib Dahaban. Dia kata, oh tu abang saya ke? Betul. Cikgu Syuib dia terkenal dengan apa tahu? Saya cakap motivator. Kami ni ada perlawanan antara kelas-kelas tau. Bola sepak, bergaduh saja orang main. Bergaduh main budak lah. Bergaduh, kapan-kapan pergi minum dekat orang bawah kau teknik minum balik dia sama. Main bola bergaduh. Dia bila mula kelas, nak lawan antara kelas, nak mula tu, dia panggil tim A. Dia bagi semangat. Kamu main betul-betul. Kamu naikkan nama kelas kamu. Wah dia. Dia cakap kamu ni, kamu gitu. Dia bagi semangat. Tak apa main striker. Oh ni, kamu try your best. Kamu support, bagi dia skor. Nanti second half, bila second half berhenti, dia akan suruh budak-budak asrama bawa baldi, dia beli sangkik, taruh air, tahu. Lepas tu taruh air. Taruh air masak je lah. Taruh air masak air apa pun tak tahu lah, tahu. Lepas tu beli batu, tahu, bagi minum. Dia pergi dekat tim B pula, dia pergi betul-betul dekat tim B pula. Dia cikgu Syuib dia cerita lah. Bila hari guru, kami bawa perlawanan tau, murid-murid dengan guru. Jadi ada budak-budak nakal yang pandai main bola ni. Saya pernah tengok depan mata saya, dia tackle Cikgu Syuib tau. Dengan cara yang tak betul. Tackle, main bola tackle kan. Cikgu Syuib ni bangun, saya apa kat dia tau. Awak ni macam balas dendam dengan saya. Dia kata tau. Sebab budak ni memang baru lepas kena marah dengan Cikgu Syuib lah hari tu. Malam tu kena marah. Dia tackle dia. Memang saya rasa memang niat dia begitu lah. Tapi Syuib bersteady tau. Awak ni macam berdendam dengan saya, cikgu senyum tau. Budak ni suka senyum tau. Betul-betul. Cikgu minta maaf, minta maaf. Gitu. Saya kenal cikgu Syuib ni. Dia memang motivator yang bagus. Perkataan yang dia selalu cakap sungguh-sungguh. Itu untuk kita pelajar Lepas tu dalam jalan takwa ni, dia ada satu perkataan, mujahadah. Kalau dengan makan banyak, bila kita rasa lembab dengan ibadah, dengan makan banyak. Maknanya apa? Mujahadah. Maknanya apa? Try puasa. Di sini kami ada try puasa lah. Lain-lain pun tak apa, puasa. Try puasa. Jadi perjanjian ni, yang Allah tuliskan dalam Al-Quran, yang Allah kata, aku nak tunjuk jalan yang aku redha. Jalan kami ni, jalan yang aku redha, mestilah orang yang sungguh-sungguh pada jalan aku. Kalau untuk ilmu, sungguh-sungguh. Kalau solat, sungguh-sungguh. Kalau zikir, sungguh-sungguh. Kau nekat, tak nak make up dah, tak nak pakai lipstick dah, tak nak ni, tak nak itu, tak nak ini dah. Sungguh-sungguh, bukan main-main. Cakap dengan diri kita serius tak nak masuk neraka. Tahu tak Soekarno Kenal Soekarno tak? Presiden Soekarno. Indonesia tu. Kenapa dia jadi orang berpengaruh? Tahu tak kenapa dia jadi orang berpengaruh? Soekarno. Cara dia bercakap. Dan banyak ditiru oleh banyak pemimpin. Cara dia bercakap. Ada people sekarang pun tahu juga. Tapi walaupun he is very good tapi cara dia bercakap tu tak kena orang tak pandang dia. Tapi salesman walaupun barang ni biasa je, barang lain boleh jual, jenama lain boleh jual. Tapi dia boleh convince, dia boleh yakinkan orang yang barang ni better than others cara bercakap. Nampak? Jadi motivator ni selalunya dia motivate kita, dia naikkan semangat kita dengan cara bercakap dia. Tapi dalam Islam, dia mesti ada cara bercakap yang betul dan dia mesti ada roh waktu bercakap. Roh ni apa? Apa dia kata dia mesti ada roh? Dari hati. Dari hati. Apa maksud dari hati? Sungguhan. Ikhlas. Apa maksud dia ni perkataan dia dari hati? Apa maksud dia? Ikhlas. Lagi satu, apa maksud dia?
Dia berpegang berdua je. Orang cakap ni mesti ikhlas. Dia tak ada kepentingan apa-apa. Jujur. Dia tak nak dipuji, bukan. Dia bukan nak dapat duit, bukan. Satu. Lagi satu, untuk menghasilkan perkataan ini datang di hati, dia kena apa? Jujur. Confident. Dia kena amal apa dia cakap. Tahu? Kalau dia kata, kawan-kawan mesti sungguh-sungguh belajar agama. Dia mesti pernah menjalani satu perjalanan sungguh-sungguh belajar agama. Baru orang bersentuh hati orang. Kalau tidak, di sini ya. Dia hanya sudah berpidato lah. Ini tu orang kata masuk di kanan, keluar di kiri. Saya ada cerita banyak kali ya. Rasulullah kan. Alamak, dah 90 babe. Tak perasan ya. Boleh lagi tak? Boleh lagi tak? 1 minit. Boleh eh? Boleh, Ustaz. Rasulullah ni, saya cakap banyak lagi cerita ni tau. Cerita ni saya sangat seronok lah. Orang perempuan bawa anak, giginya rosak. Wahai Rasulullah, ibu ni bawa anak dia, gigi dia rosak. Wahai Rasulullah, engkau dah nasihatkan anak aku ni. Dia ni makan manisan banyak sangat sampai gigi dia rosak. Orang dulu benda gini pun jumpa Nabi. Rasulullah kata apa? Wahai ibu, engkau bawa balik dia. 2 minggu, engkau bawa jumpa aku balik. 2 minggu. Ibu ni atas dengar dan taat bawa balik 2 minggu. 2 minggu balik, jumpa balik Nabi. Wahai Rasulullah, dah 2 minggu dah. Engkau nasihatlah anak ni. Dia pegang anak ni, dia kata apa? Wahai anak, engkau kurangkanlah makan manisan. Itu dia kata. Ini dia cerita dalam kitab Arab tau. Guru baca dulu. Maka ibu ni kata, wahai Rasulullah, aku datang dari jauh. Kalau ini je kau nak cakap, kenapa kau tak cakap 2 minggu lalu? Kenapa kau tak cakap 2 minggu lalu? Dia kata, wahai ibu, bila kau bawa anak ni, dan kau cakap anak ni kuat makan manisan, bila kau bawa pulang, aku telah pantangkan diri aku makan manisan selama 14 hari, supaya bila kau datang balik, aku cakap akan sentuh hati dia. Akan sentuh hati dia. Kenapa Rasulullah perlukan 2 minggu ni? Dia pantang, jangan makan manisan. Bila dia si amal, dia cakap, budak ni akan sentuh. Ini contoh yang kita kitab ni. Sungguh-sungguhnya Rasulullah ni, sungguh-sungguhnya, sampai peringkat dia buat itu. Kita tak ada, kita boleh nasihat orang je lah. Betul tak? Kita pun tak amal kadang. Itu Allah kata dalam Quran kan, sangat besar murkaku. Dia jaga-jaga kan. Kita cakap dengan orang, kita tak buat. Ni bahaya ni. Kita cakap orang sungguh-sungguh. Kita tak sungguh pun. Kita hamba je. Kita hanya berharapkan pada kepasihan perpidato kita. Itu je. Orang dengar sedap tapi tak berubah. Orang dengar sedap tapi tak berubah. Orang dengar seronok tapi tak berubah. Dan kita harap orang berubah. Walaupun 100 orang dengar, 5 orang boleh berubah, itu bisa ramai itu. Jadi hanya perkataan daripada hati ni menyebabkan Allah akan ubah mereka. Sebab apa? Allah melihat. Allah ni apa? Apa yang dalam hati kita. Allah melihat hati. Bukan kefasihan kita bercakap. Tapi kefasihan kita bercakap ni dijadikan alat untuk membawa apa dalam hati ni dilontarkan pada hati orang. Sama juga macam ni. Allah lihat kesungguhan kita untuk diberi kita jalan. Jalan apa? Jalan yang diredha. Bila kita hidup dalam jalan yang redha, nanti insya-Allah dengan rahmat dia, bila kita mati, wahai roh yang tenang, keluarlah engkau dalam keampunan dan keredaan Tuhanmu. Pak. Perkataan keluar balik. Kenapa? Hidup dia jalan redha. Jalan redha Allah. Siapa beri jalan ni? Allah beri jalan. Siapa tunjuk jalan? Allah tunjuk jalan. Dengan syarat bersungguh-sungguh.
dengan syarat bersungguh-sungguh. Mana kawan sekolah rendah ni, Zam mana? Zam tak ada. Prof mana? Prof pun tak ada. Ini apa? Hamba tak ada ni. Hari Jumaat. Mat. Malam cuti Ustaz balik kampung. Amboi. Nak cari kawan sekolah rendah, nak tanya satu soalan tak ada ni. Cari dah. Ramai. Tidak apa dia. Okey. Ni angkat tangan nak tanya apa? Ustaz. Cuti kelas. Wan Nur nak tanya ke ni? Angkat tangan. Okey. Kalau tak ada, kita berhenti kat sini. Nanti Wah tolong ingatkan. Bila sampai tempoh hari Jumaat, bila sampai tempoh ayuh hawalat, kita akan baca kaedah mujahadah. Kita akan baca yang slide yang bawah ni lah. Kaedah mujahadah. Okey. Tanya. Sila. Wah, tak pernah orang tak tanya, nyai orang tak tanya. Oh, ni faham betul ni. Ustaz. Ustaz rehat. Ustaz. Saya je. Saya Saya dah sampai mana dah? Saya dah sampai di mana ni? Ipoh? Di Selama, Perak. Selama Perak. Selama. Doakan saya sampai dengan Ustaz, insyaAllah Ustaz. InsyaAllah, ya Allah. Sampai. Kita pernah balik pada Jumaat ni, perkataan Jumaat ni kan. Sebenarnya salah satu doa yang dimampukan Allah SWT, betul kan Ustaz? Kadang-kadang kita terlepas pandang, kita di musafir tapi kadang-kadang kita terlepas pandang, kita tak tahu, kita tak berdoa, kita tak sayang Haji. Saya nak ambil peluang untuk muhasabah diri saya sendiri lah Ustaz. Ya, betul lah. Kita ni memang muhasabah diri. Lepas tu yang bagus kita ajak-ajak kawan sama lah, kita kongsi. Bila kita musafir pada hari Jumaat, kita dapat dua kelebihan pada makbul doa. Satu, kita dapat kelebihan pada makbul doa sebab musafir. Dan satu itu kita dapat satu saat yang Allah tak akan tolak doa, iaitu pada hari Jumaat. Ulama ada beza pendapat lah, macam-macam pendapat. Ada kata waktu imam duduk antara dua khutbah. Ada kata lepas asar. Tapi berbagai pendapat ni kata doanya makbul ini lepas asar. Hari Jumaat lepas asar. Waktu asar tu, kalau kita semayang tu, kita kena doa sungguh-sungguh. Kerana banyak pendapat kata lepas asar. Dan musafir ni, jangan lupa bangun malam. Sebab Rasulullah ada cakap dengan Abu Zar, wahai Abu Zar, Allah sangat sayang orang yang musafir, tapi dia masih mengekalkan amalan dia bangun malam. Sebab apa? Musafir ni penat tau. Drive, begitu begini. Maka nak bangun malam ni lebih payah daripada kita duduk rumah. Tapi kalau kita dapat bangun, lepas tu kalau musafir ni kan, kalau kita subuh, kita nak pergi masjid kan. Kita nampak kereta penuh. Orang kebaikannya payah nak pergi masjid kalau musafir ni. Waktu subuh lah. Tapi kalau kami musafir dengan Datuk Larul, dengan geng-geng Surau Peceraya ni, kami bukan kata wajib lah. Kami galakkan orang lelaki turun bawah, kita pergi masjid sama. Sebab Rasulullah pernah cakap dengan Abu Zar, Allah sangat kasih mereka yang musafir tapi masih boleh bangun malam. Lepas tu kena bangun malam. Lepas tu kena doa. Ini selama Jumaat pula musafir. Baguslah kita boleh doa lagi. Banyak doa. Sambil zikir sambil doa. Sambil zikir sambil doa. Sambil zikir sambil doa. Doa apa? Doa lah apa-apa hajat kita. Betul tak? Lepas tu kalau boleh rentan negeri besok, pergilah musafir. Da'bus solihin. Okey. Cukup. Ni kawan-kawan ni ada nak kerja ni. InsyaAllah. Jumpa pukul 11 nanti. Ayuhal walad. Pada membaca nasihat yang pertama. Pukul 11 pagi sampai pukul 12 pagi. Anjuran surau Kristian apa? 11. Surah Abdul Rahman Auf. Nama dia Surah Rahman Auf juga. 15. Okey. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum ala syafi'i anbiya mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf? Jumpa pukul 11 ni insya-Allah. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. الحمد لله 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 الحمد لله